Bukan kerja kejar pangkat, ikut jadual mentari. Kadang jadi burung hantu, ilham putik 3 pagi. Kala kemarau berpanjang, upah belum tentu lagi. Cita sudah terpendam, ditempuh juga jalan ini. Adakah ini tempat anda berdua ni cari ilham untuk menulis? Ya, ini antara tempat yang kami suka datang untuk mencari ilham. Saya suka dengan air bila saya nampak lautan ataupun sungai macam ni. Dia memberi semacam ketenangan dan dia membuahkan bermacam-macam ilham lah bila kita tengah nak cari sesuatu daya cipta lah untuk melahirkan karya. Lebih kepada untuk santai, lebih kepada untuk mengosongkan fikiran kita daripada perkara-perkara yang sedang berlingkar dalam kepala otak kita pada setiap hari lah kan. Tapi untuk saya, ilham tu bagi saya boleh datang dari mana-mana sudut. Pernah tak dilanda writer's block? Writer's block tu memang wujud, tapi ramai mungkin tak sedar bahawa sebenarnya sedang memeram idea. Bagi saya mungkin saya tak akan menulis secara berterusan. Saya akan berehat sebentar, mungkin kadang-kadang berehat tu dari seminggu sampai bertahun-tahun. Mencerap seberapa banyak ilham yang kita boleh. Itu sesuatu yang lazim ya dihadapi oleh setiap penulis atau setiap pengkarya. Tapi dengan latihan, kalau ia menjadi satu disiplin ya, macam kalau itu kerja kita untuk menulis, dia ada tarikh untuk kita serahkan karya itu, macam mana pun dia akan siap. Dan saya jenis penulis yang akan tulis secara last minute. Idea yang bernas tu kadang-kadang bila last minute tu dia muncul dengan tiba-tiba. Bila minat menulis ini mula bermula? Sejak zaman kanak-kanak, saya ingat semasa di sekolah rendah lagi ya, guru saya dia melatihkan kami untuk menulis pantun. Jadi dari situ saya suka dengan kata-kata berima, kata-kata berkias, dan dari situ juga saya mula mungkin mendengar ya lagu-lagu lama, lagu-lagu rock dan sebagainya yang mempunyai kata-kata yang puitis. Dari situlah muncul cinta terhadap bahasa dan muncul cinta terhadap sastra dan penulisan. Secara kebetulan saya pun sama juga, bermula dari sekolah rendah. Waktu tu saya ingat darjah 6. Cikgu bahasa Melayu di sekolah waktu tu memperkenalkan kami kepada puisi tradisional, pantun, syair, gurindam dan sebagainya. Dan apabila dah tulis tu, timbul pula hasrat untuk tulis sajak. Dan saya berikan kepada guru, waktu baru 12 tahun, tajuk dia Lambaian Kehidupan. Hantar kepada guru, kemudian dipilih untuk diterbitkan dalam majalah sekolah lah. Jadi waktu tu dah terbetik macam semangat untuk menulis. Bagaimana anda berdua bertemu ni, dan adakah menulis ini mengukuhkan lagi cinta anda berdua? Bak kata patah, tinta cinta. Saya mula dengar nama Farihan ya sebagai seorang penulis dari halaman di Surat Khabar di Curitan Remaja, dan saya tengok sajaknya macam menarik dia. Dan permulaannya di situ, dan kemudian kami mula berkenalan secara dalam talian. Dia berbakat besar. Kalau saya temui seseorang yang tak boleh menghargai ya kesusastraan atau keindahan bahasa Melayu, orang-orang yang pandang rendah terhadap bahasa Melayu, saya sukar untuk menerimalah. Saya suka cara corak pemikiran, samalah macam kita cari orang yang mungkin serasi dengan kita kan. Kalau asal benih baik, jatuh ke laut jadi pulau. Dari tanah tumbuh naik, kuning nanas kilat kilau. Kalau asal benih baik, sokong pohon tegap tunjang. Jadi orang akal celik, tolong topang mana timpang.
Bagaimana agaknya reaksi anda berdua apabila karya masing-masing tersenarai dalam kategori yang sama ni? Pengiktirafan itu dia semacam validasilah bahawa karya yang kita hasilkan itu bermutulah, ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada masyarakat dan diterima baik sebagai karya-karya yang ada nilai sedinya. Sebelum ini mungkin saya disenarai pendekkan seorang saja. Nanti isteri kata dia tukang jaga beg, dia tukang ambil gambar. Jadi kali ini sebab dah berdua kan, jadi adalah teman plus one tu untuk dibawa bersama, bukan sebagai plus one tapi sebagai calon senarai pendek lah. Dan tentu sekali saya tak berasa terkejut lah apabila Dr. Norida sendiri disenarai pendekkan, sebab bukannya baru beliau mencuburi dalam bidang penulisan ini. Bagaimana anda rasa bahawa anda berdua saling melengkapi kekuatan masing-masing, kekuatan dan juga kekurangan masing-masing sebagai pasangan, peribadi dan juga secara penulis? Kadang-kadang bila kita lahirkan sebuah karya, kita dalam tempurung kita dalam kotak kita sendiri. Jadi kita perlukan seseorang yang jujur. Maksudnya tidak ada kepentingan-kepentingan lain. Jadi secara jujur dia ingin kita meningkatkan diri dari sudut kreativiti dan juga dari sudut pengkaryaan. Jadi itu yang saya hargai daripada Farihan. Dia kalau kritik saya, ya, sampai nangis-nangis saya. Taklah. Kadang-kadang macam aku tak nak tukarlah. Aku dengan ni pendirian aku nak tulis sebegini. Ya. Tapi dah 2-3 hari nanti kadang-kadang dia dah meresap baru betul jugalah. Jadi kalau itu datang daripada orang lain, mungkin kita akan tak nak dengarlah. Tapi sebab yang datang pun orang sastra juga. Jadi saya fikir itu sedikit sebanyak mempengaruhilah corak penulisan saya. Dari segi budaya membaca, persepsi pembaca terhadap penulisan buku-buku Melayu kurang mendapat sambutan. Jadi bagaimana atasi cabaran sedemikian ini? Jadi kita cuba nak semarakkan dia dengan cara-caranya lah. Maksudnya membuatkan karya tu lebih menarik. Ya, penulis-penulis pun giat menulis karya-karya tu biar orang cepat capai, orang nak cari karya-karya itu. Dan dengan itu mungkin akan ada momentum yang baru. Kita akan bina audiens pembacaan yang baru dan daripada audiens itu mungkin akan ada penulis-penulis baru. Sekurang-kurangnya dia ada semacam kitaran bahawa ada kelangsungan riwayat kesusastraan Melayu di Singapura. Kadang-kadang sebab ada penurunan tu, dia membawa satu semacam revival. Apabila kita rasa yang kita kurang dalam sesuatu tu, kita akan secara semula jadi akan mencari sendiri apa jati diri kita. Kita nak cari lagi apa maknanya menjadi seorang yang berbangsa Melayu dalam kota kosmopolitan di Singapura ini. Kita juga mungkin harus ingat bahawa Singapura ini pernah jadi satu hub penerbitan pada satu ketika dulu. Buku-buku yang penting dalam dunia Melayu diterbitkan di sini. Ya. Selain daripada dunia perfilman, dunia penerbitan juga menjadi salah satu tempat di Singapura ini. Dan saya fikir beberapa dasar dari pemerintah Singapura ini sangat menggalakkan pengkaryaan dalam 4 bahasa. Bahasa Inggeris, bahasa Melayu, bahasa Mandarin dan bahasa Tamil ini. Kami mendapat banyak sokongan daripada pihak pemerintah. Jadi tak ada halangan di situ bagi kami. Cuma cabarannya ialah untuk meningkatkan lagi lah jumlah ataupun bilangan pembaca yang lebih aktif dalam memilih buku-buku tempatan untuk dibaca. Nur Syah, daripada Tanjung Ru, sekarang kita ke Tanjung Pagar, stesen kereta api Tanah Melayu. Wah, ini tempat nostalgia bagi anda berdua ya? Ya, sekitar tahun 2005-2006 apabila saya sedang melanjutkan pengajian ya di Universiti Kebangsaan Malaysia di Bangi, saya sering naik kereta api Senandung malam untuk ke Kuala Lumpur. Dia selalu bertolak dalam jam 10 malam dan dialah yang akan hantar saya sampai ke sini. Norida selalu pergi mungkin dalam 1 minggu, 2 minggu kan, dan kita saling mengingatkan antara satu sama lain lah. Yang ini satu perjuangan lah. Ini untuk masa depan kami lah. Dan rasa rindu tu memang sentiasa ada.
Dan saya pernah ingat satu insiden ya, yang mana tengah banjir dekat daerah Johor dan kereta api itu terkandas. Dan sepatutnya saya sampai ke sini jam 8 pagi, akhirnya saya sampai jam 4 petang. Jadi bila saya sampai di sini, beliau ada dan saya menangis sebab keadaannya, pengembaraan tu atau perjalanan tu yang banyak cabaran untuk hari itu. Kalau boleh kembalikan balik nostalgia, apa kenangan memori terus tercatat di fikiran anda apabila kembali ke tapak ini sekarang? Sini saya akan ingat semula dia bau bau asap dari kereta api, kehangatan, suasana haba dalam stesen ni, dan juga mungkin bau-bau masakan di luar. Saya ingat lagi makan di gerai-gerai penjaja, satu deret semua macam-macam lah gerai-gerai di situ. Itu salah satu pengalaman lah yang dipautkan dengan kenangan sewaktu menunggu Nuridah pulang dari Malaysia. Jadi penantian dia ya, atau nilai kesetiaan dan juga pengorbanannya disimbolkanlah dalam stesen kereta api Tanah Melayu ini. Kenapa anda mahu menubuhkan syarikat penerbitan buku Unggun Kreatif bersama ni? Sebenarnya latar belakang saya sebagai seorang pereka grafik. Jadi sebelum penubuhan Unggun Kreatif ni, saya memang bekerja sebagai seorang layout artis. Saya bekerja dalam dunia penerbitan lah, dunia menerbitkan buku, majalah dan sebagainya. Tapi dalam bidang saya yang sendiri, pada masa yang sama saya juga minat menulis, dan Nuridah juga dalam bidang penulisan dan juga seorang editor dan juga pengkaji sastra. Jadi mengapa kita tak gabungkan kedua-dua kepakaran inilah di bawah satu bumbung. Dan pada masa yang sama juga, pada waktu 2016 tu saya baru menang anugerah Pena Emas, hadiah pertama bagi kategori cerpen dan kategori puisi. Jadi pihak NEC memberikan saya lah grant pengayaan. Jadi saya fikir mungkin kita boleh gunakan wang pengayaan itu untuk menerbitkan buku-buku saya lah pertama. Jadi ini satu peluang lah bagi kami buat syarikat yang boleh menerbitkan buku sendiri. Dan pada tahun 2016 tu saya sedang melanjutkan pengajian di peringkat PhD di Universiti Sains Malaysia. Jadi ada masa yang terluang lah ya, yang mana saya nak usahakan sesuatu. Jadi bila kita bergabung tu pada peringkat awal tu, pastinya banyak cabaran lah, dan banyak orang yang kata macam-macam lah ya, yang memberikan dugaan-dugaan ya. Contohnya kadang-kadang orang yang kita tak kenal pun, macam orang kita jumpa kat dalam lift kan, dia tanya buku Melayu boleh jual ke? Ada ke orang beli buku Melayu? Saya ada ke orang baca buku Melayu? Jadi tak semestinya orang tu tak baca, orang lain tak baca kan. Kita baca banyak buku Melayu. Jadi itu di peringkat awal tu, sebab selalu yang sering kita dengar ialah buku Melayu tak terjual, ya, tak ada orang baca buku Melayu, kita tak ada pembaca buku Melayu. Jadi itu merupakan semacam cabaran pula untuk kita, sebab kami menghasilkan karya Melayu, kita nak orang baca buku Melayu, dan kami juga terlibat dalam penulisan lirik di Kibarat. Kita nampak kelompok yang duduk dengar lagu Melayu, yang mereka mencari lagu Melayu, mereka duduk dengar selama berjam. Jadi ada pecinta sastra Melayu, walaupun labelnya bukan sastra Melayu. Kalau lirik tu sastra, cerita-cerita di televisyen itu sastra, lagu-lagu pun sastra. Sebenarnya sastra Melayu itu wujud di sekeliling hidup kita. Dia sebahagian daripada kehidupan kita, dia sebahagian daripada darah daging kita. Bagaimana anda menangkis tanggapan ataupun kata-kata yang seperti berikut bahawa ada lagi tak orang baca buku Melayu daripada orang Melayu sendiri? So Singapura ni kadang-kadang kita duduk dalam tempurung yang tidak terdedah. Tapi kalau kita lihat, Singapura ni dikelilingi dengan pengguna bahasa Melayu yang agak besar, ya. Bukan sahaja bahasa Melayu di Malaysia, juga bahasa Indonesia, ya. Dan saya baru pulang dari Jakarta, dan kami berbual dalam bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia dengan begitu sajalah, tanpa ada perantara. Jadi saya fikir kita harus lihat di luar tu. Kalau di pesta bukuan misal kata di Malaysia, di Kuala Lumpur, di Selangor, di Johor, ramai.
berjuta, malah berjuta pengunjung yang datang mengunjung membaca buku Melayu. Nilai ekonomi dalam bahasa Melayu seringkali diperkatakan atau dipersoalkan sebab bahasa Melayu tidak digunakan dalam urusan-urusan ekonomi. Tapi pada masa yang sama, nilai bahasa juga dia tidak hanya terkait kepada wang ringgit. Dia juga ada nilai budaya, ada nilai sejarahnya dan juga ada nilai seninya. Puan boleh kongsi antara selok-belok dunia penerbitan buku Melayu di Singapura ini dan juga cabarannya? Untuk saya lebih kepada editorial, lebih kepada pemerolehan manuskrip itu dan bagaimana nak mencantikkannya. Dan kemudian untuk Farihan lebih kepada tata letak dan juga pengedaran dan pasaran lah. Jadi kalau dari sudut editorial ya, kami berdepan dengan para penulis yang kadang-kala agak lucu-lucu, yang kadang-kala agak pelik-pelik. Pada peringkat awal perniagaan kami, saya terima sebuah email daripada seseorang yang tidak perlu dinamakan, yang mana beliau kata beliau nak tolong kami untuk memajukan sastra, untuk menghasilkan buku yang dapat meletuplah, kirakan dapat memberi kami keuntungan yang banyak. Jadi dia nak buat novel-novel bersifat erotis, ya, novel-novel porno lah dalam erti kata lain, novel-novel lucah. Tapi kami tak mahu buat. Jadi itu adalah semacam motor perjuangan kami juga. Jadi ada perkara-perkara tertentu seperti kesantunan dalam masyarakat, bahasa yang indah, bahasa yang baik, itu kami cuba peliharakan sejauh mungkin. Dan kadang-kala kalau orang luar melihat industri kita ni, melihat penerbit-penerbit sebagai pesaing, tapi sebenarnya kami bekerjasama dengan rapat sebenarnya. Pesta Buku salah satu usaha untuk menggabungkan kesemua penerbit buku Melayu dalam di bawah satu bumbung. Di luar Pesta Buku itu juga kami kadang-kadang menjadi pengedar untuk penerbit yang lain. Jadi ada silang usaha di situ. Industri kita ni kecil. Jadi kami semua saling menyokong dan berfungsi dengan beberapa peranan. Ada penerbit, ada pengedar, ada penjual dan sebagainya. Jadi saya fikir ini satu peningkatan yang sihat yang harus dialu-alukan. Ish, budak-budak sekarang tak faham bahasa lah, kata nenek sambil tertawa. Kapal batu boleh berlayar tak? Wabak yang baru menimpa dunia ini lain daripada lain. Syah, inilah buku-buku kami yang disenarai pendekkan untuk Hadiah Sastra Singapura tahun ini. Ini buku saya, Membina Istana di Angkasa, dan ini 2 buku Farihan, Arca di Museum dan Antidot Usia. Dan yang menang Hadiah Sastra ialah Antidot Usia. Bagaimana anda mendapat ilham untuk menghasilkan novel-novel berikut ini? Untuk menulis novel belia ni, saya haruslah kembali ataupun merentas masa ke zaman belia saya. Saya ingin mencari apakah tema-tema, apakah isu-isu yang saya mendepani pada waktu itu. Jadi untuk Antidot Usia, mungkin saya kiralah ramai belia pada waktu itu akan menghadapi masalah identiti, masalah jati diri, mencari apakah personaliti masing-masing yang harus dikedepankan kepada umum. Kenapa pengkhususan terhadap golongan belia bagi novel-novel anda ini? Kerana terdapat semacam kekurangan ya bahan bacaan untuk golongan belia dan mereka perlukan bahan bacaan yang bermutu dalam bahasa Melayu sebagai membina pelapis untuk masyarakat Melayu di Singapura. Sastra Melayu Singapura ini melalui banyak sekali perkembangan, begitu juga dari segi bahasa. Jadi bagaimana untuk membentuk generasi Melayu hari ini agar dapat mengekalkan jati diri Melayu? Satu ialah pastinya dari sudut bahasa mereka tu. Mereka perlu pendedahan, mereka perlu mempertingkatkan penggunaan bahasa, mereka perlu cintakan kepada akar-akar dalam diri mereka, termasuklah akar bahasa. Bukan sahaja dari sudut bahasa dan budaya, tapi juga dari sudut pemikiran. Apabila kita menghayati jati diri sesebuah bangsa ataupun masyarakat itu, kita menghayati corak pemikiran, corak kebijaksanaan, falsafahnya. Jadi kalau kita nak mengukuhkan jati diri, kita mahu orang Melayu itu tidak malu menjadi Melayu. Bahasa Melayu itu pernah jadi lingua franca di Nusantara ini. Adakah ini tidak menunjukkan kepentingan bahasa Melayu? Mungkin orang kurang jati diri itu sebab mereka melihat ketidakrelevanan lagi bahasa Melayu. Dan ini bukan satu
penghalang. Kita galakkan orang-orang muda baca semula karya-karya tradisional, karya-karya baru dan juga karya-karya yang menunjukkan intelek orang Melayu di situ. Mungkin di situ bermulanya satu arus perubahan. Bagaimana untuk mendidik para pelajar agar dapat menghargai nilai bahasa Melayu itu di luar bilik darjah, bukan sekadar untuk lulus peperiksaan semata-mata saja? Kalau bagi saya, mungkin kalau saya boleh ingat balik lah ya, semasa saya kanak-kanak, remaja, dululah, lama dulu. Saya suka dengar lagu-lagu rock, lagu-lagu daripada Search, Iklim dan sebagainya, tulisan M. Nasir, S. Amin Shahab. Dan lirik-liriknya, jadi dari situ saya belajar indahnya bahasa ini. Rasa cinta terhadap bahasa tu mulalah penerokaan kepada puisi, kepada sajak dan karya-karya yang lebih panjang. Saya kira pengalaman para remaja sekarang pun mereka akan melalui tahap itu yang mereka mencari dan mereka nampak keindahan tu dan mereka nak lebih daripada itu. Maka kita nak adakan ini bahan-bahan yang boleh anda capai. Kita perlu sama-sama bergiat dalam kegiatan kebudayaan, dalam kegiatan kesenian. Ya. Seperti contoh saya dalam bidang Dikir Barat lah di Singapura ini. Secara umum, kelompok Dikir Barat ni menggunakan bahasa Melayu dalam perbualan harian. Ya. Kami tidak canggung menggunakan bahasa Melayu dan saya kira ini menjadi salah satu tradisi. Itu salah satu cara dekatkan diri dengan budaya-budaya. Dr. Norida dan juga Tuan Farihan, anda telah menaik banyak sekali anugerah penulisan. Anda sudah pun menumbuhkan syarikat penerbitan buku Melayu. Jadi apa perjuangan anda berdua seterusnya? Kita tak akan berhenti menulis, kita akan terus melahirkan karya-karya. Harapan saya, kalau bolehlah, saya ingin melihat Pesta Buku Melayu Singapura itu diraikan, disambut dengan meriah seperti mana di Pesta Buku Antarabangsa di Kuala Lumpur. Saya bayangkan, saya berharap ruang semakin meningkat, penerbit pun juga semakin bertambah dan tentunya pengunjung datang berduyun-duyun untuk membeli buku-buku terbitan para penerbit Singapura dan juga para penulis Singapura dalam bahasa Melayu. Kami juga mempunyai cita-cita, mempunyai azam untuk memasarkan buku-buku sastra Melayu Singapura di peringkat yang lebih besar lagi, peringkat serantau dan juga peringkat antarabangsa. Jadi kita nak lihat, itu menjadi impian saya lah ya, untuk lihat buku sastra Melayu Singapura di mata dunia. Baiklah, terima kasih Dr. Norida Kamari dan juga Tuan Farihan Bahrun atas perkongsian yang dapat membakar semangat penulis akan datang dan agar dapat menghidupkan lagi sastra Melayu di Singapura ini. Ayuh kita bergambar.